Setiap di antara kita menggunakan internet sebagai keperluan dalam kehidupan seharian, sama ada untuk berkomunikasi, bekerja atau berhibur. Tetapi adakah kita sedar bahawa kita berpotensi untuk menjadi mangsa penipuan cyber sekiranya kita menekan sesuatu atau melayari laman yang tidak selamat. Oleh itu, berikut dikongsikan kesan jenayah cyber dan langkah untuk membendungnya. Okay. Antara impak yang paling buruk dalam pelakuan jenayah cyber adalah kehilangan aset-aset tertentu seperti wang atau dokumen sulit yang dimiliki oleh pihak berkepentingan seperti kerajaan negeri. Sebagai contoh, bergodang mencuri maklumat senarai penduduk di negeri Johor dan mendapatkan nombor telefon mereka. Kemudian, mereka menjual data tersebut kepada pihak yang melakukan penipuan atas talian atau lebih dikenali sebagai macau scam. Hanya melalui panggilan telefon dan menggunakan maklumat peribadi yang telah dicuri, penjenayah ini mampu menjerat mangsa sehingga rugi beratus ribu ringgit. Sehingga hari ini kita masih mendapat berita tentang kes penipuan melalui panggilan. Ini menunjukkan kes jenayah cyber ini masih tidak dibendung sehingga memberi impak yang sangat merugikan kepada masyarakat kita. Yang kedua pula ialah jenayah cyber juga boleh dikategorikan sebagai buli cyber yang sering kali berlaku di dalam media sosial. Masyarakat pada hari ini lebih banyak meluangkan masa melayari media sosial berbanding bersosial secara bersemuka seperti dahulu kala. Apabila bergaul di media sosial, ramai kenalan yang sebenarnya tidak mengenali diri kita secara peribadi. Apabila berlaku perkongsian yang salah atau tidak menepati fahaman orang lain, pengguna media sosial tersebut akan mudah untuk dikritik, disalahkan dan lebih teruk dicaci oleh pengguna media sosial lain yang kadang kala tidak tahu menahu pun latar belakang perkongsian tersebut. Impaknya, pengguna yang berkongsi perkara tersebut akan berasa trauma kerana telah diburukan oleh orang ramai dan menjatuhkan keyakinan diri mereka. Malahan, terdapat mangsa buli cyber yang mengalami depresi kerana bagi mereka situasi tersebut bagai jatuh di tipe tangga. Bagi memastikan isu ini dibendung, pemimpin negara seharusnya mengorak langkah untuk membentuk rang undang-undang dan etika penggunaan cyber. Dalam setiap kekalutan perlu adanya peraturan. Hanya dengan cara ini, setiap perilaku atas talian yang berisiko untuk melakukan jenayah cyber dapat dipantau. Diseteru, pihak berkuasa perlu mengumpulkan pakar-pakar teknologi daripada setiap sektor atau industri di dalam negara untuk memperkenalkan rang undang-undang yang sesuai. Tindakan ini bukan sahaja untuk melindungi rakyat di Malaysia tetapi juga penting untuk melindungi keselamatan negara. Penubuhan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia perlu memacu perlindungan maklumat dan data pengguna internet di Malaysia supaya tidak terjerat dengan penipuan di alam maya. Dalam masa yang sama, penganjuran kempen kesedaran kepada orang awam tentang akibat buruk perbuatan jenayah ini adalah inisiatif terbaik untuk mengelakkan perkara ini berlaku. Pihak berkuasa perlu menggunakan segala saluran media sosial ini untuk menyebarkan kesedaran melalui iklan tentang keburukan penipuan cyber. Kebanyakan mangsa-mangsa adalah golongan berumur dan mereka yang kurang pengetahuan dalam teknologi maklumat ini. Diseteru, kerajaan melalui Jabatan Komunikasi dan Penerangan bertanggungjawab untuk menyampaikan pesanan khidmat masyarakat di seluruh negara tentang apa itu jenayah cyber. Tuntasnya, jenayah cyber meninggalkan banyak benda yang buruk kepada mangsa atau entiti yang terlibat. Namun begitu, kita berpeluang untuk melaksanakan langkah-langkah pencegahan sebelum terlibat atau menjadi mangsa kepada perilaku yang tidak bertanggungjawab ini. Dalam mendepangi revolusi industri 4.0 yang makin tiba, kita perlu bersiap sedia dengan pelbagai risiko dalam penggunaan sains dan teknologi di setiap sektor atau industri di negara ini. Dengan menyediakan masyarakat yang berpengetahuan tinggi serta beretika dalam menggunakan media sosial, kita mampu untuk menghadapi revolusi industri 4.0 tanpa kerisauan. Semoga segala usaha untuk meningkatkan keselamatan cyber dan negara diberikan sokongan dan setiap di antara kita menerima manfaat untuk melayari alam maya tanpa was-was.